Kadang-kadang ada yang hamiyah, yang Nabi sangat nak buat, tetapi masa, waktu, kondisi tidak mengizinkan. Tapi hati dia sangat nak buat, tapi tak kesampaian. Sunnah juga walaupun dia tak dan buat. Tapi kenapa? Kerana dia nak buat. Macam masalah selalu kita bagi contoh, puasa Tasu'ah 9 Muharram. Nak sangat. Tapi umur tidak panjang. Ada sunnah yang tarkiyah. Tapi kita tinggal. Kata para ulama, ma'a qiyam al-muqtadi. Dia tinggal perkara yang dilihat macam ibadat, sedangkan kalau dia nak buat, dia mampu buat, tetapi dia memilih untuk tinggal. Maka sunnahlah kita tinggal. Subhanallah. Subhanallah, ikhwan. Kan kita kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada isteri yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Nabi sayang tak dengan Khadijah? Nabi sayang, subhanallah. Kita pun dengan isteri kita sayang, orang sini panggil apa? Orang betina. Betina kita. Tapi di Pulau Pinang tak ada kata betina kita. Kerana di Pulau Pinang ada perempuan, ada betina. Seperti musang berjanggut. Aku tak akan cukup janggut aku ini kecuali ada perempuan yang masak masakan. Maka aku haramkan cukup tumbuh-tumbuhan di muka ini sehingga ada perempuan. Kata Sultan Pulau Cendana, Sultan apa? Alam Syahbana. Apa tu, apa nama dia? Tunela. Tunela bertemu dengan Puspawangi. Perempuan-perempuan ini anak datuk ni, dia kata ni semua betina. Datuk tu masa tu tarah menteri besar, menteri kita. Semua anak datuk ni betina. Muka kamu macam tepung gomak, dia kata. Tepung gandum saya tahu lah, tepung gomak saya tak tahu. Dia kata, macam tepung gomak, dia kata. Jadi begitulah keadaan dia. Kita pun sayang dengan orang betina kita ni, tapi Nabi lebih sayang dengan Khadijah. Apakah yang menghalang Nabi ketika Khadijah mati untuk sekurang-kurangnya Nabi membaca 7 ayat daripada suratul Fatihah dan menghantar kepada Khadijah? Apa menghalang? Adakah masa itu Nabi tak tahu baca Fatihah? Kita tahu baca Fatihah, Nabi tak tahu. Nabi ni bukan boyan, wahyu turun pada dia. Ini kata para ulama, Nabi tinggal ma'a al-qiyamu muqtadi. Dia tinggal sedangkan dia nak buat, dia mampu buat, tapi dia pilih tak buat. Maka sunnah itu nama dia tarkiyah. Sunnah kita pula tinggal sedangkan kita mampu buat. Mampu tak kita duduk, kita ratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita duduk, kita ratib qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada tanda tangan dia, Allah, aku hantar semua pahala ni ke orang mati. Akunya hidup aku tak mau apa, aku hantar ke orang mati semua. Apa menghalang kita buat? Kita tak apa qul huwallah, kita tak tahu nak sebut la ilaha illallah. Semua kita boleh buat, isap okok pun boleh. Tapi kenapa kita tak buat? Kerana baginda tak buat. Kenapa? Mudah sahaja. Prinsip dia, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka kerana itu ikhwatul iman, Imam Malik kata pada hamba Allah tadi, bukan masalah sah ataupun tidak ihram kamu, tapi kamu buat apanya baginda tak buat. Maka salahkah? Memang Nabi tak buat, tapi ini ibadat. Kata Huzaifah, tinggal ke semua ibadat. Jangan beribadat dengan apa ibadat yang tidak diibadahi oleh Rasulullah. Kerana di mata kita dia ibadat, tetapi Allah itu sebagai pembuat syariat, mengangkat Rasul ini sebagai pembawa syariat. Tak termasuk pun yang kita kata ibadat di dalam kehidupan insan yang bernama Rasulullah, pembawa syariat itu. Maka kita tinggalkan. Bukan pasal malas, tidak.
Imam kita tadi, pakcik kita jadi imam, apa yang menghalang pakcik nak sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah bisautil jahri, dengan suara yang kuat? Adakah pakcik sakit tekak? Tak. Pakcik baca surah cantik, Fatihah elok, Assalamualaikum kanan kiri elok, tiba-tiba datang nak zikir sakit tekak. Tak jadi. Tak jadi. Mampu tak? Mampu. Tapi kenapa tidak begitu? Hanya sendiri-sendiri, subhanallah. Sedangkan kita mampu buat kerana kita meninggal itu kerana Nabi tinggalkan. Itu nama dia sunnah tarkiyah. Kita buat kerana Nabi buat. Itu nama dia sunnah fi'liyah. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat 7 daripada suratul Hasyr. Apa dia? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasul itu beri kepada kamu, ambil. Apa yang dia tegah, jauhi. Dia tidak ada salah faham langsung dengan ayat Quran. Masalah dia, jiwa kita tidak mahu memahami ayat Quran. Apa masalah kita bila kita tengok double line? Depan kita ada kereta, kita duduk belakang dia, lepas tu double line. Kita tahu tak double line tu apa? Bukan double cross, double line. Kita semua pergi JPJ, kita semua pergi driver school kan. Double line mean tak boleh potong. Tiba-tiba datang satu kereta, dia potong juga, dan orang belakang ni duk horn kepada kita, pik pik. Orang belakang marah kita tak potong orang depan, sedangkan kita tak potong kerana depan kita ada double line. Ada tak halangan kita? Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, sedangkan kita tak potong kerana depan kita ada double line. Ada tak halangan kita? Apa yang menghalang kita untuk potong dia? Kita tak tahu masuk gear kah? Tak tahu nak picit minyak bagi laju sikit kah? Kereta kita naik pun ada 2.5 Camry baru punya. Apa menghalang kita? Tak ada halangan apa, melainkan itulah peraturan jalan raya. Kalau kita potong, apa makna kita pergi kerusuh di latihan kereta tu? Kalau kita potong, apa makna JPJ buat undang-undang? Orang kata, kamu ini nama aja ada lesen, nama aja kereta besar, lembek macam kora-kora, potonglah. Kita kata, aku mampu potong, tapi double line itu yang menghalang. Ya, kita mampu buat apa yang orang buat, tetapi sunnah itu yang menyebabkan kita tak buat macam mana orang buat. Bukan kerana nak pecah dengan orang, bukan kerana kita nak berlain dengan orang, tapi kerana mengikuti rentak dan sifat jejak langkah agama ini. Subhanallah, kerana kita baca hadis tadi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat aku masuk syurga. Siapa taat kepada aku, dia masuk syurga. Tak ada benda apa yang halang kita nak salat. Sebelum kita salat, kita nak kata usalli fardhu subhi
raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Apa menghalang kita? Tak tahu nak sebut kau usalli. Bahasa Inggeris boleh baca, semua bahasa boleh baca. Ada orang Kelantan bijak pandai mengaji sambil bahasa Jepun. Bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa yang sukar dipaham. Takkan dia tak tahu nak kata usalli. Usalli mudah. Yalah dah tahu, sebutlah. Apa masalah kamu ni? Bukan masalah tak ada kemampuan, masalahnya peraturan. Dan kita bukan berhadapan dengan peraturan makhluk, tetapi berhadapan dengan peraturan pencipta alam. Kerana itu antum tengok ayat ni kita duk baca selalu bila datang Khamis malam Jumaat sampai esok pagi kita nak pergi salat Jumaat. Surah yang Nabi anjurkan kita baca suratul Kahfi. Kan? Di akhir suratul Kahfi itu apa yang kita jumpa? Kita jumpa kunci kehidupan. Kita jumpa apa? Kunci kejayaan. Kita jumpa apa? Keselamatan dunia dan akhirat. Di mana kita jumpa? Pada ayat akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Subhanallah. Sesiapa yang ingin bertemu dengan Rabbih, penciptanya Allah, mukmin, mati tak syirik, mata ini akan melihat Allah di hari akhirat dalam syurga. Itu sabit daripada hadis Imam Al-Bukhari. Siapa faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang nak bertemu dengan Rabb dia, pencipta dia, falyamal amalan salihah, silalah lakukan amal yang saleh. Tapi ingat, dalam amal saleh yang dia lakukan, jangan dia syirik Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kita syirik Allah dengan sesuatu apapun. Dan ketika kita nak melakukan amal yang saleh, siapa yang datang beritahu kepada kita ini amal saleh, ini amal saleh, kalau bukan Rasulullah? Ayat ini sangat mengisah, memberi kehidupan. Kita jaga ikhlas kita, jangan syirik Allah, dan kita jaga amal saleh kita macam Rasulullah, sampailah kita bertemu dengan Allah. Habis. Karena itu ikhwatul iman, itu adalah kehidupan seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita ikhwan dalam suratul Ahzab. Kita duk ikut Rasulullah, kita ikut. Allah Ta'ala firmankan kepada kita, kamu tahu tak siapa yang kamu ikut itu? Muhammad. Ya Muhammad. Tahu tak siapa dia? Wa innaka la'ala khuluqil azim. Orang yang kamu ikut itu orang yang paling comel akhlak dia. Habis tak mana masalah kita ni? Kalau sahabat ikut saya, atau orang tanya ikut siapa? Kata ikut mamak tu. Yang mana tu? Orang kata tak sih. Tak comel semua akhlak dia. Tak comel mana akhlak dia. Maka kita akan kena perasaan apa? Taradud. Apa dia? Berbelah bagi. Orang ni kata akhlak dia comel, orang ni kata tak comel. Taradud. Tetapi orang yang kita ikut sunnah dia ini, dia buat, kita buat, dia tinggal, kita tinggal, Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqil azim. Ini orang yang kamu ikut sunnah dia, akhlak dia paling tinggi. Tang mana masalah kita nak ikut Rasulullah tu? Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dialah contoh yang paling baik yang aku beri pada kamu. Allahu Akbar. Sehingga katakan Syekh Nasaruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, apa Syekh Nasaruddin sebut? Ketika Nabi menyimpan sehelai janggut di bawah dagu,
maka ummah itu berhak mencontohi Rasulullah. Dia boselai. Di kalangan ulama-ulama sunnah ni ada yang kena penyakit kanser, seperti Syekh Utsaimin. Dia kena kanser, dibawa dia keluar daripada tanah Saudi pergi ke Amerika. Dia seumur hidup tak pernah keluar daripada Saudi, tapi nak buat rawatan kanser tu dibawa dia ke Amerika. Apa dia panggil, kemo ke Amerika. Negara kafir lah, dibawa dia pergi. Dia pun duduk. Ada ramai lah orang-orang bila tahu kata Syekh Utsaimin datang, pemberita datang nak jumpa dia, wanita-wanita yang kafir datang nak bertemu. Maka di antara urusan dia di sana, doktor nak bagi dia makan ubat, nak kemoterapi. Dia tanya kepada doktor ini apa kesan dia. Doktor bagi tahu lah, kesan ubat ni, mungkin ubat ni kuat, dia panas, maka semua bulu-bulu di badan akan gugur. Rambut mungkin akan jadi botak. Dia dengar dengan begitu tenang, kanser. Lepas tu dia tanya sepatah, dia pegang janggut dia panjang. Dia kata, janggut ini gugur tak? Dia kata, ya, janggut gugur. Maka dia kata, tak payah kemo. Aku bercakap kepada orang Rasulullah ada janggut, tiba-tiba kau nak suruh aku hidup tanpa janggut? Betapa malunya aku di hadapan Allah sebagai umat Muhammad ketika Allah menyatakan Muhammad itu contoh yang terbaik dan akhlak dia tinggi. Tiba-tiba di hari akhirat Muhammad ada janggut, pengikut seperti aku tidak ada janggut. Aku tanggung kesakitan kanser, aku malu bertemu Allah tidak ada janggut. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita nak simpan janggut, tak say saya polis, tak say saya tentera. Duk tak say belaka. Dengan sunnah mereka ni semua ya. Dengan sunnah Nabi ni tak say lah, tak tu lah. Bergocoh dengan sunnah Nabi ni, bergocoh. Kata Nabi suruh buat, gapo Nabi suruh buat, orang tua-tua tak buat. Buta mata hati, tak tahu beza Nabi dengan orang tua-tua. Dia ingat Nabi ni umur 17 kot. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, buta mata hati, tak tahu beza Nabi dengan orang tua-tua. Dia ingat Nabi ni umur 17 kot. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita duduk, kita merenung, memikirkan orang yang dekat dengan kita seperti Syekh Utsaimin. Hanya janggut itu, dia merasakan itu bekal bertemu Allah. Kenapa? Kerana apa yang ada pada Nabi mesti ada pada kita. Ada pada Nabi, ada pada kita. Ada orang, kita cerita orang-orang saleh ni kan, orang tengok dia orang saleh, balik mengaji sampai PhD begitu begini. Satu hari ada kematian, orang jemput dia datang. Dia pun datang lah, duduk lah. Dia pun tak tahu majlis apa.
kita kena buat kenuri. Kalau belah Pulau Pinang kita doa selamat sikit lah, buat doa selamat sikit, datang baca doa selamat. Rupanya majlis hari mati hari 3 tahlil lah, orang panggil tahlil. Ini ulama balik daripada Madinah semua, PhD semua ada. Kata ustaz, tolong buat sikit, tolong buat sikit. Mesti ustaz mengaji sampai besar-besar kan, universiti besar-besar luar negeri, cakap Arab pun pandai, mengaji sampai dapat segulung ijazah, bergulung-gulung ijazah. Ustaz tolong buat sikit. Dengan penuh kehormatan dan berakhlak dia menjawab, apakah saya akan buat benda yang Nabi tidak buat? Sangat lembut bahasa dia. Apakah saya akan buat benda yang Nabi tak buat? Adakah tujuan saya belajar untuk berselisih dengan Nabi, ataupun tujuan saya belajar untuk mengikut jejak langkah Nabi? Kita belajar agama ni untuk apa? Belajar agama, kita belajar daripada tahun sudah sampai tahun ni dah setahun dah kita belajar. Banyak kita belajar. Adakah tujuan tahu banyak itu supaya dapat kekuatan untuk lawan Nabi? Tak. Untuk ikut Nabi. Maka benarlah kata ulama kita ini, benarlah. Adakah saya akan buat benda Nabi tak buat? Dan apakah nasib saya di hari akhirat kalau saya berani buat benda dia tak buat, dan saya tidak buat benda yang dia buat? Apakah nasib saya di hadapan Allah esok? Subhanallah ikhwan, subhanallah. Sangat ringkas tetapi ada nilai kehidupan, ada nilai kehidupan. Kita nak jaga hati orang tu, nak jaga hati orang ni. Karena itu saya katakan ikhwan, kehidupan sunnah dia bermula dalam hidup insan. Kita jangan harap undang-undang dibuat untuk menegakkan sunnah. Mungkin tidak, mungkin ya. Kita nak gantung sunnah itu tertegak dengan undang-undang. Orang yang menegakkan undang-undang ni orang yang berurusan dengan orang kafir, banyak karenanya. Dia tak akan menangkan di pihak Allah dan Rasul. Tetapi bahagian besar daripada agama itu dapat ditegakkan tanpa undang-undang. Kehidupan berkeluarga, siapa boleh halang kita? PBB boleh halang kita? Kita nak sembahyang subuh tanpa kunut, PBB boleh halang? Tak boleh halang. Tetapi undang-undang yang ada sekarang ni boleh halang. Dia pecat tu imam tu kalau tak baca kunut subuh, tak sambung kontrak dia. Kita harap undang-undang negeri, kita harap undang-undang persekutuan, tak mungkin kita boleh buat sunnah. Dan apa nasib kita masa tu? Mati tengah-tengah tu dan berhadapan dengan Allah. Tak ikhwan, sunnah ini bukan jawatan, sunnah ini bukan mesti ada kuasa. Tidak ikhwan. Ketika Allah beri kepada kita aqil, Allah beri kepada kita baligh, kita jadi mukallaf, berlakulah kehidupan secara sunnah. Pasal itu dosa yang besar kita biar anak-anak kita jahil tentang makna agama daripada akhlak Rasulullah. Berdosa besar kita. Nanti anak kita nak sembahyang tapi belajar di sekolah. Di sekolah ajak macam sekolah ajak. Kalau anak kita ambil periksa, dalam periksa tu kata apa hukum baca kunut sembahyang subuh, anak kita kata bid'ah, gagal anak kita. Sedangkan itulah bersesuaian dengan sunnah Rasulullah. Dia kena jawab sunat muakkad, sunat ab'ad. Baru lulus. Kerana itu tidak, bapa mentarbiahkan anak dengan sunnah. Didik anak kita mencintai sunnah, manisnya sunnah. Kita harap tertegaknya satu negara besar baru kita nak buat sunnah. Tak mungkin, kadang-kadang tak berhasil langsung. Tetapi kalau negara tak tertegak pun, dalam diri kita, dalam keluarga, hari-hari berjalan. Imam yang dipecat daripada masjid, kau pecatlah dia daripada jadi imam, tapi kau tak boleh pecat hidup dia daripada menghidupkan sunnah. Pagi-pagi imam tak baca kunut, pecat, tak sambung kontrak. Bolehkah kau pecat dia?
Dia dah tak jadi imam, dia sembahyang subuh di rumah, dia tak baca kunut. Boleh kau pecat dia? Aku pecat kamu kerana tak baca kunut. Jalan dah. Sunnah adalah kehidupan. Sunnah bukan jawatan. Kerana itu ramai orang ada jawatan tak boleh buat sunnah. Sunnah adalah kehidupan, ikhwan. Kehidupan. Kalau tidak ada undang-undang negara suruh ikut sunnah, kita tetap ikut sunnah. Kenapa? Dia adalah kehidupan. Kalau ada undang-undang menghalang kita ikut sunnah, kita tetap ikut sunnah Nabi. Kenapa? Dia adalah kehidupan. Ikhwatul iman. Mungkin itulah yang kita boleh kongsi pagi ini. Itu pun panjang lah tu. Macam kacang panjang tu, panjang lah. Mudah-mudahan ada perkongsian dalam hidup kita, ikhwan, supaya Allah bagi kekuatan kepada kita mendapat berkat hidup. Berkat ada pada orang yang ikut Rasulullah. Berkat bukan ada pada badan, bukan ada pada kubur. Berkat ada pada kehidupan bersama Rasulullah. Adalah keberkatan. Terima kasih banyak-banyak kepada ikhwan yang sanggup duduk dalam majlis ta'lim ini. Semoga dikurnia oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.